Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab At-Tabarruk, muka surat 247, muka surat 247. Ini keberkatan hujan, keberkatan hujan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita baca Al-Quran dan kita faham makna, walaupun tidak secara tafsir, kita tahu makna, banyak sebenarnya kita jumpa ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang hujan, siapa yang menurunkan hujan, dan apakah ada di sebalik hujan itu, dan bagaimana sikap makhluk khususnya manusia bila menerima nikmat hujan yang dikurniakan oleh Allah itu. Jadi ayat-ayat berkenaan itu banyak juga sebenarnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Dan di sebalik penurunan hujan ada syariat. Apa dia syariatnya? Doa. Bila nampak nak hujan ataupun bila hujan turun, dia ada doa yang khusus dengan lafaz yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, cuba tengok perkara nombor 3, hujan. Dalil-dalil tentang keberkatan hujan. Jadi kena ingatlah, bila sebut berkat dalam konteks pengajian kita ni, maknanya berkat itu sama ada dunia dan akhirat atau kedua-duanya sekali. Dan berkat itu sendiri dalam konteks syariat, kita kalimah berkat itu bahasa Arab, orang Arab pun guna. Tak kira lah dia Islam, kata dia guna kalimah berkat itu. Tetapi berkat dalam konteks Quran dan hadis, dia memberi erti mengandungi dua perkara, iaitu kebaikan dan juga banyak kebaikan, dan kebaikan yang banyak itu berterusan. Itu dua makna yang terkandung dalam kalimah barakah itu. Baik, dalil-dalil tentang keberkatan hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka" ila akhiril ayat. Dan kami turunkan dari langit air yang mubarak, yang diberkati. Surah Qaf ayat 9. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah banyak kebaikan dan juga keberkatan itu, maksudnya berterusan kebaikan itu. Kadang-kadang sekali turun hujan itu boleh sebab bila turun hujan, bumi ni dia akan simpan air itu. Sekali turun hujan tu, kadang-kadang hasil dia, kesan dia, manfaat tu boleh dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya kita kata kalau di empangan tu dah, selama mana tu boleh bertakung air di situ dengan sebab hujan turun, dan sebanyak mana tu kita kata manfaat dapat diambil oleh binatang, sama ada ikan ataupun tumbuh-tumbuhan binatang dalam hutan dan sebagainya, sekali turun hujan. Baik, jadi maksud mubarakan di sini banyak kebaikan dan keberkahan, maknanya berterusan. Allah juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Jika penduduk sesebuah negeri ataupun jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Jadi berkat dari langit di sini, cuba tengok di situ dia ada buat. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud berkat dari langit adalah hujan dari
langit. Mana air hujan dari langit itu yang dimaksudkan barakatim minas sama wal ard, dan berkat daripada bumi pula, iaitu tumbuhan di bumi menjadi subur dan sebagainya. Oh, kalau semua pokok-pokok ni kita nak jiuh belaka, lepas kita nah. Oh, estate tu nak kutik jiuh habis. 3 butir bukit kita kata tanah pokok. Nak jiuh setiap hari. Air rasa tak mampu nak jiuh tu. Jadi maknanya air daripada langit itu dia menjadi sumber kepada kita kata kesuburan tanah, yang menyebabkan jadi pokok-pokok pun jadi subur. Itu maksudnya. Dan itu disebut dalam bahasa Al-Quran barakat. Barakatin, itu berkat. Jadi kena ingatlah bila kita bincang benda ni, Allah nak ayatkan. Bukan Allah nak cerita tentang sains semata-mata, tidak. Bukan Allah nak cerita tentang alam semata-mata, tidak. Tujuan yang utama di sebalik Allah menjelaskan perkara ini, nak ayatnya siapa turun hujan, apa yang patut kamu buat dengan sebab turun hujan. Itu sebenarnya. Sebab itulah selepas ni dia perbincangan kita ni di hujung ni dia akan menjurus ke arah itu. Sebut dulu kami turun ke hujan. Apa? Sebut kami. Kita tahu dah Allah. Kena bersyukurlah. Sebab tu anak kata dia ada syariat di sebalik itu. Bukan semata-mata cerita sahaja, tidak. Dia ada syariat. Baik, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma anzalallahu minas sama' min barakah illa asbaha fariqum minan nas biha kafirin. Yunzilullahu al-ghaith fayaqulun al-qaum kadza wa kadza." Ini kalau kita nak terjemah gini lebih itu lagi. Setiap kali Allah menurunkan keberkatan daripada langit, kena ingatlah bila sebut keberkatan daripada langit ni maksudnya hujan. Jangan kita kata burung daripada langit juga kita kata. Ada sini maksud hujan. Tengok dah ada tafsir mana-mana pun. Setiap kali Allah menurunkan keberkatan dari langit, pasti akan ada satu kelompok manusia yang kufur terhadapnya. Allah menurunkan hujan, tapi mereka kata, hujan turun ni kerana kedudukan bintang di orbit sekian. Makna perubahan bintang di langit itulah faktor yang menyebabkan turunnya hujan. Maknanya faktor bintang itu. Dia kata begitu. Sedangkan orang Islam bila tengok nak gelap, bila tengok awan, kita kata awan gelap saja sudah ada dah doa. Turun hujan ada pula doa. Selepas ni adalah perkara tu, selepas ni. Baik. Tapi orang kafir ni bila hujan tu dia nampak bintang. Dia tak nampak Allah yang menurunkan hujan. Sebab apa? Sebab akidah tu. Jadi maknanya hujan tu sedikit pun tidak memberi manfaat untuk kebaikan akhirat dia. Kebaikan dunia tu adalah. Kalau kebaikan dunia sahaja yang difikirkan oleh manusia, itu masih peringkat binatang lagi tu, masih peringkat hayawan lagi tu. Sebab tu orang Islam ni yang dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, itu ahsani taqwim tu kalau tengok dari tafsir, mana kehidupan dia walaupun zahir nampak seperti binatang, tapi tidak. Kita kata binatang pun makan, kita pun makan, tapi apakah sama? Tidak. Tidak tu dari sudut mana? Hujan turun, semua dapat ambil manfaat, binatang, pokok kayu dan sebagainya, bumi keseluruhan. Tapi bagaimana cara mengambil manfaat itu? Kalau kita tidak dapat pendidikan wahyu, mana kita akan menikmati nikmat itu seperti binatang ataupun seperti non-muslim, orang yang tidak Islam. Allah tidak nak begitu. Orang Islam ni dia ada panduan dia ada cara dia. Kita nak menikmati nikmat Allah hujan ini, dia ada pedoman daripada Nabi supaya boleh pahala. Kalau tidak boleh hujan ataupun jari-jari boleh nyok. Bila hujan berat doa tu boleh naik perahu. Tidak sekat boleh air tu. Baik. Cuba tengoklah hadirat ni Allah buat di dunia semua untuk kita fikir. Setengah-setengah negara pelik. Sekarang kita tengok pelik. Hujan tu
Kita kata banjir ni orang tahu banjir tu macam mana. Tetapi banjir sekarang ni luar biasa. Pelik banjir tu. Siapa orang yang buat kajian tentang bumi perubahan musim pun dia pun pelik. Kenapa berlaku tu? Adalah teori-teori secara sains itu. Tetapi hakikat sebenarnya kenapa perubahan tu mendadak? Siapa tempat tak kena banjir pun kena. Siapa setekak lebih tenggelam. Sebenarnya tak pernah sebelum ni. Jambatan yang begitu kukuh boleh utuh. Semua tu ada disebut dalam Quran, adalah hadis. Selepas ni kita tengok. Sebab tu anak kata di sebalik itu dia ada syariat yang dituntut untuk kita buat. Mana kita boleh pahala. Selain daripada boleh nikmat zahir duniawi, kita boleh juga kebaikan ukhrawi dengan hujan ini. Dah itulah sebenarnya maksud ayat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bikaukabi kadza wa kadza. Jadi orang kafir ni bila turun hujan dia tak nampak Allah, tak nampak orang zat yang menurunkan hujan itu, tapi dia nampak itu perubahan musim saja. Perubahan kerana planet-planet, bintang-bintang tertentu. Jadi makna hujan yang turun tu tidak membawa dia ingat kepada Allah. Iyalah sebab dia tidak Islam. Tiba-tiba orang Islam pun begitu juga. Ini makna satu kesilapan besar dalam menilai nikmat Allah itu. Baik. B. Jadi bahagian A itu satu pendedahan ringkas bahawa yang menurunkan hujan ni Allah. Baik. B pulanya, hujan yang Allah turunkan itu ada kebaikan, ada berkat yang berpanjangan. Di antara keberkatan dan manfaat hujan adalah manusia dapat meminumnya, ataupun kita jemuh lebih mudah, manusia dapat mengambil manfaat dengannya. Haiwan-haiwan ternakan yang melata, ia juga dapat menumbuhkan buah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu sehingga menghasilkan buah dan banyak sangat manfaat kalau kita nak sebutlah. Dengan demikian, berdasar pada hakikat ini, fenomena ini, mana air itu suatu bahan ciptaan Allah yang sangat diperlukan oleh setiap makhluk yang hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat 30 suratul Anbiya, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ni ayat ni sudah mula mengarah kita supaya ingat kepada orang zat yang menurunkan hujan itu. Allah kata dalam ayat ini, dan kami telah menjadikan daripada air itu sebagai bahan untuk setiap yang hidup. Mana setiap yang hidup tu dia perlu kepada air itu. Tak ada tu boleh mati. Pokok besar setara mana pun boleh kering, boleh mati juga pokok tu. Tak, kalau kita tengok dari semua sudut lah kehidupan kita, semua guna air. Tak kira dalam teknologi apa, dalam industri apa pun, mesti nak air itu. Kita kata nak belah batu yang besar tu perlu air juga. Walaupun kita kata dia ada mata gaji dia lah, tapi kena guna air juga. Nak belah kaca pun kena guna air juga. Banyak kegunaan air ni. Ni kita kata nak buat bangunan, kita kata padahal air terlembut ya, tak ada dia tak jadi bangunan. Kena ada juga komponen air itu dalam apa sahaja pun. Sebab tubuh kita tak cukup air boleh jadi mati, boleh jadi nyetok, kita kata tak cukup air, sehingga tak lalu tak minum air, kena sombak juga. Sombak lah kita kata dah, kena masuk tiup tu. Sebab apa? Sebab tadi, sebab air ni dasar pada ayat ni punca kehidupan. Dalam ayat ni sebut jelas, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, makna kami jadikan daripada air punca kehidupan. Afala yu'min. Sebab tu kalau kita baca dalam kehidupan, dia panggil dari segi ilmu sosiologi dalam konteks agama kita lah, mana kerajaan dia wajib menyediakan air kepada rakyat dia. Kalau kita baca kitab-kitab dulu, kalau zaman Nabi dulu percuma air. Peringkat awal dibayar sebab apa? Sebab sumber air dikuasai oleh Yahudi. Bila sumber air sudah dikuasai oleh kerajaan, dia bagi percuma. Orang kafir, orang Islam tak kira, asalkan rakyat negara Madinah free semuanya. Jadi tak timbul dah barang jadi mahal. Sebab apa? Sebab kos tu jadi kecil bila air tu percuma. Itu secara ringkasnya begitulah. Lepas tu kata, kalau tak bayar agak ustaz, tak ada lah, sebab besar dia punya pendapatan negara. Iyalah, kita sebut tu maknanya kalau kerajaan boleh buat. Kalau kerajaan boleh buat gitu, mana kena korek bajet lain tu. Hak tu penting, kena sesuatu dulu. Soalan lagi tu,
Kena sesal tu dulu. Patutlah ni kita kata elektrik. Kau ni lah sebenarnya jadi punca barang jadi mahal tu. Gak minyak ni barang asas ni. Jadi kena fikir lah. Dia kata bubuk ustaz kecek sedap belaka. Sebab tu kita tak jadi pemerintah tu. Kalau demo tak boleh buat, pergi kat orang lain. Takut ada orang lain boleh buat sebab itulah kalau orang kritik, kita jangan menggelap. Hak tu sebenarnya. Nak buat lagu mana, dia perlu kepada. Sebab tu pemimpin ni kena orang cerdik. Orang yang ada kemampuan. Kalau tidak kali. Sebab tu saya nombor setahun ya dia nampak tak erok. Tak siapa target. Tak siapa ni kehendak target ni. Dia suruh berhenti ambil tugas lain, tugas orang ni. Sebab hak berat-berat ni kena pada orang otak berat. Orang cerdik sungguh. Kalau terbukti dia tak boleh buat kerja, pergi awak ke dia lagi. Pokok orang tebal. Jadi benda-benda gitu dia tak boleh ikut proses. Sebab apa? Sebab benda ni termasuk barang asas dia. Dah kalau minyak mahal, kita kata tarif elektrik pun mahal, air pun mahal. Lepas tu nak murah ke mana orang cakap. Jadi maknanya kerajaan dia kena fokus satu lebih daripada hal lain. Kena fokus satu. Itu asasnya gitu. Sebab tu dalam agama Islam ni kalau kita baca, sebab walaupun saya ni bukan orang politik, cuma kita baca lah buku tu. Misalnya apa maksud politik Islam. Sebab dia moto politik Islam, dia panggil asas dia. Dia panggil moto lah, kita kata moto politik Islam. Baca kitab mana-mana pun dua saja. Bila kata siasah Islamiyah, dia melibatkan dua perkara asas. Dia panggil siasatud dunya, hirasatud din, wa siasatud dunya. Politik Islam ni maksud dia jaga agama. Dan agama tu agama Islam, bukan agama lain. Jangan duk fening tu waktu situ. Agama tu maknanya agama Islam. Patut agama lain, dia ada peruntukan dalam ayat-ayat lain, dalam hadis lain. Tak boleh aniaya, kena bui kalau dia rakyat kita tidak agama, dia beramal kita kena bagi peruntukan atas nama kerajaan. Rakyat tak boleh bagi peruntukan, kerajaan boleh bagi. Sebab itu melibatkan akidah agama. Kerajaan kena hak tu jelas, tak ada khilaf tu. Ulama kita terima. Tak boleh kita rosak ke tempat ibadat dia. Nabi sendiri pun sebut. Jadi perkara tu jelas. Jadi maknanya jaga agama. Mana agama ni kemudian? Ulama bincang hadrat. Pertama sekali adalah akidah rakyat itu. Sebab tu kalau pemimpin sendiri pun tak boleh faham bab hukum akidah, syirik pun tak boleh faham, bid'ah dalam ibadat pun tak boleh faham, bid'ah dalam akidah pun tak boleh faham, nayalah. Dan bukan tidak ada dalam sejarah. Hatu yang ana pun rasa sedih juga sebab masyarakat kita tidak didedahkan dengan sejarah kerajaan-kerajaan Islam dulu. Ada kerajaan Islam yang dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Bagaimana jadi masalah? Bagaimana keadaan ulama-ulama? Rakyat ni dia ikut yang ulama yang ada lagu mana? Kena pukul sampai mati, ditelanjang ke di tengah khalayak. Tu ulama-ulama. Bila kerajaan tu sudah terpengaruh mengajar salah. Orang kita ni tidak terdedah dengan sejarah tu. Tidak terdedah. Bapa tu tak tahu lah. Padahal ramai tokoh-tokoh akademik universiti dalam bidang sejarah buat kajian. Tapi dia tidak dibawa. Apa ni kita kata tokoh-tokoh akademik orang Islam kita tidak dibawa turun ke kampung-kampung untuk beri pendedahan kepada masyarakat. Kita kata nak tukar apa tidak faham. Langgar ni tidak kapung. Langgar ni hak kita kata kapung tempat orang tak akan lepas tu kata tak. Hak tu biarlah. Sekurang-kurang masjid-masjid besar ni wajib ada sukat tu. Lepas tu ustaz tidak ada study bagi tu. Di universiti tu panggil buat tu turun. Pensyarah-pensyarah tu hak golongan muhaqqiq itu. Tu panggil dia turun. Allah hadira artih boleh bayar selagu 5,000. Apa hadira. Pakak tu beri obok kereta pun boleh bayar. Gak ramai mana pensyarah tu hadira. Dia cukup dah ke uang. Kadang dia mari tak pun tak apa setengah-setengah. Dia tak kira bulan. Umat Islam dia faham dah tu. Dia dapat gaji cukup dah. Tapi kita tak faham tempat tu. Sepatutnya waktu turun ilmu tu ke kampung-kampung. Hak mana tak sebiar, dia kira hak tak si. Hak kanak tu. Tu. Contoh-contoh kerajaan yang pernah dikuasai oleh kerajaan pemimpin yang terlibat dengan ajaran salah, tiba-tiba Allah uji rakyat, dia jadi pemimpin. Lagu mana nasib ulama? Nasib rakyat tak saya kira lah. Ulama terjadi lagu mana? Mati ulama. Dibogelkan ulama di khalayak ramai. Dipukul. Anak baca sebuah contoh Himen Nasai kita ni. Antara yang kena je. Dipukul di kemaluan. Ya, pukul kaki dia nyar di kemaluan.
tak mati lalu, tapi kan itulah mati. Imam Ahmad sampai tercabut seluar, dipukul. Apa? Pemimpin terlibat dengan ajaran salah. Bahaya hati-hati tak. Imam Bukhari dihalau daripada kampung halaman dia kerana berlaku ajaran salah dari segi ta'assub mazhab. Itu bahaya. Jadi masyarakat perlu dididik kepada pelbagai ilmu. Sebab anda tengok dia terlalu dominan. Pekoh di mana-mana pun dok. Pekoh dengan ada setajuk sudahlah. Seorang pada semasjid ngajar tu. Ataupun beberapa. Hak mana sebenarnya kekurangan masyarakat kita? Sejarah. Sejarah bukan sejarah Nabi saja. Sejarah kerajaan Islam. Mana-mana buku ada tu. Mungkin ustaz kita tak study lagi. Carilah dulu orang-orang lain hak boleh hak tertudah dalam bidang sejarah. Mana di universiti ada jabatan sejarah gitu. Satu departemen besar tu. Syu'bah yang besar tu. Rugi umat Islam kita hati-hati. Kita tak ambil manfaatkan kepakaran anak-anak kita sendiri di universiti tu. Pokok tu kalau panggil dia suka sangat tu orang tu. Boleh berkhidmat pada masyarakat. Orang kita ni bila nak panggil kat tu ingat kau nak bayar lalu benda tu benda boleh urus benda tu. Benda tu sepatutnya tak jadi masalah. Sepatutnya begitulah hati-hati. Baik, tak apalah. Ana sebut tu bukan kita kata kerajaan ni tidak ada fikir. Ana tidak maksud begitu. Cuma kita sebut ni supaya kita semua faham. Jadi kadang-kadang kerajaan ni dia manusia seperti kita. Kerajaan ni orang hati-hati lah. Bila sebut kerajaan ni dia tu manusia seperti kita juga. Boleh dia melibatkan ramah tenaga. Ada hak molek, ada tak molek. Jadi sebab itulah ulama sebut dalam kitab, kalau kita baca dalam kerajaan Islam ni antara perkara hak wajib kerajaan kena kecilkan kos. Kalau tak boleh percuma pun. Dan jelas disebut bila Nabi berjaya menguasai sumber air di Madinah, turun mendadak harga barang. Jelas disebut dalam buku-buku. Apa tu? Kerana kos pembuatan itu tinggi. Sebab apa? Bahan mentah tu. Bahan nak buat. Orang Yahudi ni bila dia kuasai air, dia jual kepada pokok dia murah air. Dia jual kepada orang Islam mahal. Jadi nak bersaing macam mana harga barang tu? Sebab kos pembuatan umat Islam tinggi. Sebab apa? Sebab harga air. Dan itu berlaku dalam negara kita sekarang ni. Yang menguasai bahan-bahan mentah ni siapa? Kalau dia tutup dah tak boleh nak nego kita. Ikut dia raja harga. Benda-benda lagu tu. Jadi kena fikir dia lah. Anak kajian pun fikir benda tu. Kita pun tidak nak bersangka buruk. Cuma nak ayatnya tu sebenarnya fokus utama. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia memahami kata-kata Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar ni bila dia naik jadi kerajaan, ketua kerajaan, mula-mula sekali dia sebut orang yang kuat pada pandangan aku. Makna aku akan bagi tumpuan yang sepenuhnya adalah pada orang-orang yang mustada'afin, golongan yang lemah di kalangan rakyat. Orang-orang yang kaya dia boleh berdikari, tak perlu jaga sangat bobot ni. Kena jaga orang-orang kampung tu. Kau tak ada pendapatan tu. Demi seminggu pun terpaksa buta dah tu setengah orang kampung tu. Hak ni yang kena jaga. Sebab tu ulama kata-kata Sayyidina Bakar tu merujuk pada itulah. Jadi kerajaan ni dia kena fikir pada hak ni. Hak ni lah hak ramah dalam mana-mana negara pun. Kita nak jaga. Kadang-kadang itulah banyak kau lah. Jadi maknanya pelik sistem itu kan. Apa jadi gitu tak tahulah. Ni kalau dalam bab ni sahaja waja'alna minal ma'kulli syai'in hayy ni kau tengok dalam tafsir memang disebut gitulah. Ni antara bahan keperluan rakyat yang paling asas. Kalau lah ingat minyak, dulu mungkin tak timbul minyak tu. Selagi dia panggil perumahan. Perumahan itu wajib. Sebab itulah dia nak sebut sikit lah. Saya ringkas saja supaya negara kita ni dapat keberkatan. Zaman Nabi dulu, orang yang tak ada rumah ni, selepas itulah dia ada peruntukan khusus, beri secara percuma. Tu bui kerajaan ni pun ada dah, tapi kadang-kadang tak mampu nak buat semua. Orang ramah sangat ni, nak ayatnya bak rumah tu dia kena ada wajib tu. Maknanya kerajaan kena tumpuh kau tu. Sebab tu kerajaan kalau dia buat projek mega, projek besar-besar, rakyat awak kapur taklah ambil manfaat, tak berapa tepatlah dia punya tindakan itu. Tu
Tengok terak membangun, tiba-tiba peratus ayat tak ada umur ni, jumlah begitu besar. Ada tak kena tu kalau lagu tu? Ada tak kena? Baik, seterusnya lah. Imam Ibn Jarir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, dia kata, kami, yakni Allah maksudnya, na tu, wa ja'alna, na tu kami tu, maksudnya Allah tu menghidupkan segala sesuatu dengan air yang kami turunkan daripada langit. Jadi di sini Allah rakyat sendiri, tujuan dia turunkan air itu untuk kelangsungan hidup makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ni dia jadi hidup, berterusan kehidupan itu salah satu sebab bahan utama yang Allah buat dan Allah turunkan air itulah. Lepas tu kita nak ayat gitu saja ke? Tak, sebab tu anak kata ada syariat. Rakyat gitu tu, kalau itulah kalau dalam istilah ngaji dia panggil, zahirnya nampak macam cerita nak menyatakan ayat penyata, tetapi di sini dia ada insya dia. Dia ada kehendak, ada tuntutan agama. Itulah dia akan sebut selepas ni. Ayat ni pun ada dah tu. Cuba bayangkan, cuba perhati. Ni kalau kita nak tadabbur lah, disuruh tadabbur. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan kami telah menjadikan air itu sebagai sumber kepada semua yang hidup. Tak beriman lagi ke? Tu afala yu'min. Tak pada lagi ke aku sebut gitu nak beriman tu? Patut ada kau orang lain yang boleh turun hujan ni. Kalau tidak aku, ada lagi. Yang kamu duk sembah pokok tu dia jadi segar. Ki hari aku buat turun. Apa duk sembah pokok? Sembah aku lah. Tu maksud afala yu'min. Sebab tu anak jemaah muda tak beriman lagi. Wah ni kelah damna ni. Nah, soalan begitu. Tu terjemah tambahlah. Nah. Tu ayat tu, no ayatnya sebut ni adalah dengan maksud untuk tazkirah manusia. Tuhan kamu nak sembah ni, sepatutnya Tuhan ada kuasa gini. Duk sembah batu. Batu tu tak hidup. Duk sembah pokok hidup. Hidupnya dengan apa? Air. Tak ada air, mampu kerah pokok tu. Tiba-tiba pergi sembah pokok. Tidak sembah Tuhan punya pokok tu. Itu maksud afala yu'minu itu. Baik, jadi hujan itu bermanfaat bagi umat manusia berkaitan dengan keperluan hidup. Ni barang asah ni. Tak ada air, hati-hati nak. Enggak kita ni 4 kali sehari buat air. Cuba bayang kalau tak ada air, jadilah ke mana? Tu nak ayat kepentingan air. Manusia sanggup segala-gala. Habis duit banyak mana. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan manfaat dan keberkatan hujan kepada makhluknya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya, ni antara Allah sebut. Banyak lagi kalau hadirat nak tengok dalam Quran. Di Quran tu alif belakang dia panggil indeks ayat itu. Dia sebut topik ayat tentang hujan. Berapa ayat dia senarakan. Siap dengan ayat juzuk berapa, surah berapa, muka surat berapa. Jelas. Tengok situ ya. Sebab tu kalau kita nak mengajar tentang air hujan berdasar pada perspektif Quran, pada ambil waktu ya. Ambil susun terjemah, lepas tu tengok dalam huraian tafsir macam mana. Pada waktu banyak mana ada manfaat. Ambil ayat-ayat tentang hujan sahaja. Dia ada dah senara di indeks Al-Quran tu, fihris dia tu. Boleh tengok situ. Kalau ayat jihad agak panjang, jebuk-jebuk ayat tentang jihad. Buat baik pada bapa, buat baik pada jiran. Ada senara dengan lengkap. Tengok situ. Ni contoh sebahagian kecil lah. Ni Allah berfirman, huwallazi anzala minas samai ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dialah Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Tegas sebut lakum, untuk kamu. Sebahagian air hujan itu menjadi minuman dan sebahagiannya berfungsi sebagai menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhnya kamu dan yang pada kamu mengembalakan ternak kamu. Makna kita ternak binatang kan dia nak pada upuk, nak pada setengah-setengah tu tidak upuk tanamnya. Hak tidak upuk, setengah-setengah binatang pucuk-pucuk kayu. Itulah. Jadi makna kalau kita perhatikan dia saling berkait tu. Asalnya hujannya. Asalnya tu hujan, tapi dia berkait-kait manfaat itu.
Allah sebut dalam ayat. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman. Zaitun. Sebut ni, sebut orang Arab tahulah. Kalau sebut durian kat neng dia lagu mana durian. Sebut ni pokok-pokok ada di tempat dia. Tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala lagi macam buah-buahan yang ada. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar jelas sangat tu ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Bagi kaum yang berfikir, tu dia bukan sekadar tengok gitu saja, sekadar ambil manfaat dah, tapi dia jadi memikir. Mikir ke dia? Allah. Mikir kepada Allah. Tu tujuan sebenarnya. Royak ujar, royak unta, royak pokok, royak ketuna, ayatnya Allah. Inilah orang panggil mengajar tauhid dalam bentuk memahami kainat ini, memahami alam ini. Kita nak dapat, nak menghayati kudrat Allah dari sudut khaliqiyah, dari sudut kemampuan mencipta. Mana bila tengok dia nampak Allah. Mari ajaran salah pula dia kata semua Allah belaka. Orang tanya kenapa ada baju tu Allah. Ada pula ajaran salah gitu. Dia kata semua ni Allah belaka ni, puncak. Sampai akhir sekali dia nampak Allah belaka. Banyaklah jadi kesesatan tu. Siapa orang tanya ke dia dari luar tu Allah juga. Dalam aku tandas tu tak apa nak jawab dia. Ada orang menganyi dia dalam aku tandas tu ke? Nak kata Allah juga. Sebab itulah hadirat, cara pendedahan tentang Allah, cara Allah mentakrifkan dia sendiri, kena tengok cara Quran tu. Jangan kita ambil kaedah yang tidak Qurani untuk kita faham takrif Allah itu. Jadi Allah mendefinisikan diri dia dengan cara Quran tu lah. Baru jadi kita selarah pemikiran dengan sahabat. Ni kita ambil cara lain. Lepas tu jadi pening lah. Bila pening tengok orang tak serupa dia, mula nak mahu kat orang. Kekoh tu, kekoh orang ni. Apa tu? Tu sebab apa? Sebab kita tidak selarahkan pemahaman dengan generasi awal Islam dulu. Sahabat dia faham tentang Allah ni lagu mana? Supaya juga ni hadirat, kita nak faham tentang hujan ni, kita bicara hujan ni dalam konteks agama kita. Baik, kemudian Allah berfirman lagi, wa huwal ladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Cuba tengok molek susunan dia tu. Bagus juga kita ni ada tengok cara dia susun. Dia sudah pergi ke arah yang lebih luas lagi. Cuba kita tengok. Tadi sebut ujian saja. Dialah Tuhan yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan hujan. Sebelum mari hujan kita tengok mari awan. Awan tu siapa yang menggerakkan awan? Fungsi angin itu. Jadi nak sebutnya hujan, tapi nak boleh kata hujan tu apa yang memainkan peranan dia? Awan hak gelap tu lah. Sebab tu kita tengok tu nak hujan ni turun akak kain selalu. Lepas tu hujan tu nampak duk jauh, tiba-tiba mari tempat kita. Kadang-kadang dah sampai tempat kita tiba-tiba gerak kepala. Jadi yang menggerakkan awan tu rih, angin, Allah sebut. Jadi sebagai muqaddimah kita rasa gembira, tak turun lagi hujan. Allah kata sini tiba-tiba angin telah meniupkan awan yang gelap tu, yang mana mengandungi hujan lah. Itu sebagai berita gembira. Tak turun lagi hujan, tapi tahu dah biasanya lagu ni nak hujan lah. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Air langit tu amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebahagian besar dari makhluk kami. Sebab makhluk Allah ni banyak, batu pun makhluk, tapi hak tu dia tidak perlu pada air. Tak sekira lah kalau kajian tak ada air, tidak berlaku, sebab batu ni pun ada perubahan juga. Tu kita tidak fikir, hak hidup, hak terang apa isa air tu. Binatang-binatang, ternak dan manusia yang ramai ini, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Sebab tu dia hujan tidak serta. Allah sebut
Hujan tak serta, kadang-kadang hujan sini, tempat tu tak hujan. Esok hujan situ pula, tempat kita tak hujan. Allah bui gila-gila. Tidak kata hujan semua selalu dak. Oh, kalau lagu tu banjir lepel kita. Nah, Allah gilirkan air hujan itu, supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Ni ayat ni dia panggil ayat kauniyah ni. Ayat kauniyah. Ayat yang Allah sebut tentang alam. Ayat-ayat begini ni mengikut ulama kalau ngaji tafsir hampir 70% hadis tentang ayat tentang fiqh ni sekitar 16% ya mengikut ulama. Ayat-ayat sebut tentang alam ini lebih 60%, hampir 70%. Tapi orang kita tinggal tu dah orang kafir tu, sebab tu dia maju. Umat Islam tak minat nak kaji tu. Pasal tu banyak dalam Quran hampir 70%. Tiba-tiba bangsa lain hak kafir pula buat kajian tentang alam. Hak tu dia lebih maju daripada kita. Yalah, maknanya hadirat saya nak sebutnya seperti mana yang disebut oleh ulama. Kalau kita tengok ayat-ayat Quran, kita boleh nampak dah Allah ni tidak nak jadi ustaz belaka manusia ni. Tidak maksud jadi ulama fiqh belaka. Tak. Dia kena pelbagai. Sebab keperluan agama ni bukan ustaz saja. Cumanya asas pendidikan kena Islam. Dia kena faham akidah sebelum dia membesar. Dia mengambil tugas dalam bidang masing-masing, asas dia tu kena agama. Kalau tinggal hak tu, kalau dia jadi profesor yang jahat. Kalau dia jadi engineer yang jahat. Tapi kalau asas pendidikan daripada awal tu Islam kemah molek, umur 18 ke bawah tu mantap ada agama. Sebab Ibnu Khaldun katalah, puak-puak tabi'i ni pendidikan dia panggil sebelum sampai dia panggil istilah dia panggil sinul murahaqah. Itu Yusuf Qaradawi dia guna istilah sinul murahaqah ni, makna pendidikan zaman tabi'in dulu 12 tahun ke bawah. Sebab 13 tu dia panggil sinul murahaqah, peringkat menengah lah kalau kita lihat ni. Masa bawah tu dia Quran saja. Masuk umur 13 tu baru dia ngaji lain. Maknanya Quran tu hafal Quran, ngaji Quran. Jadi budak umur 12 zaman tabi'in reti dah makna-makna Quran, reti dah. Hak tu saja dia wui. Nah tahu kalau kita daripada jaz 1 siapa jahne tu. Hak tu saja wui. Masalah matematik ke apa selepas tu baru dia wui. Maknanya dia agama dulu. Tu sistem pendidikan zaman tabi'i. Ni dak kita ni tua dah. Nak habis gas dah. Baru mari masjid, baru nak mengaji. Setengah tu jadi hebat kemain. Quran pun tak dia nak baca. Orang Islam tu. Benda-benda gitulah dia tu apa kesilapan kita sendiri lah, bukan kesilapan kita sendiri. Baik, seterusnya yang terakhir ni. Baik, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Tapi sedihnya kebanyakan manusia tu dia tahu dia tak mahu, tak si fikir tu. Bahkan lebih banyak yang engkar maksud nikmat itu. Dia engkar maksud nikmat itu. Dia terima nikmat tapi dia engkar maksud nikmat itu. Tu ramanya. Terima berlaku air Allah tu. Mana rasa bersyukur rasa air, tapi di sebalik nikmat tu dia tak nampak. Baik. Allah juga berfirman, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkati, yakni banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam itu, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Semua tu jadi subur dengan sebab air hujan lah. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang kering kontang, mati dan nampak zahirnya, hidup semula bila turun hujan. Dan seperti itulah terjadinya kebangkitan manusia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis, sebelum kita keluar daripada kubur kita, dia turun hujan dulu. Dalam hadis sebut turun hujan, tanah tu jadi lembut. Itu dalam hadis sahih disebut turun hujan, dan tanah tu warna merah. Turun tu bila lembut tu manusia tubik sendiri, bumi tu jadi merkah. Tapi mula-mula turun hujan nak melembutkan tanah tu. Itu jelas dalam hadis sahih. Allah sebut sini, rupanya dia bawa tadi nak ajak kita ingat kau mati. Rupanya ayat ni. Baik, seterusnya Allah menyebutkan hujan sebagai sesuatu yang suci dan rahmat sebagaimana yang telah disebutkan, dan menamakan hujan sebagai rezeki dengan firman-Nya. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizq
fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan rezeki yakni hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah mati. Bumi itu kering kontan jadi hidup, nampak menghijau semula daun-daun. Imam Baghawi rahimahullah berkata, yang dimaksudkan rezeki ni, minas sama'i rizqin ini, iaitu hujan yang menyebabkan adanya rezeki-rezeki. Orang yang menternak binatang dia tu dia dapat rezeki daripada binatang, air hujan lah juga. Semuanya begitu. Nak ayatnya punca tu. Kemudian kita kena baca apa selepas ni lah. Bila tu hujan tu lah, mana kita nak hayati secara agama air hujan selepas ni lah. Anak habis kat ni. Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat dan kebaikan yang banyak yang dihasilkan dari hujan, maka hujan itu adalah sesuatu yang diberkati. Nak ayat tu ya. Nak ayat berkat tu. Tu. Oleh kerananya tu disyariatkan untuk meminta hujan, yakni istisqa, ketika terjadi kekeringan, kemarau dan hujan tidak turun-turun, sebagaimana yang ma'ruf di kalangan umat Islam. Semaya, apa semaya? Hujan tak turun semaya. Semaya pula kena tengah padang, pergi belakang. Hak tak boleh semaya pergi juga dengar khutbah tu. Apa tu? Nak ayatnya Tuhan, semuanya Tuhan, kerja Tuhan. Nak hak tu ya sebenarnya ayatnya. Jadi makna nak memantapkan tauhid dengan cara memahami kehendak di sebalik penurunan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minggu depan hadirat insya-Allah kita akan bincang pula berkait dengan hujan lagi. Apa sambutan kita terhadap hujan ini? Kita nak sambut macam mana hujan ni biar kita boleh pahala dunia akhirat. Tu biar dapat redha Allah dengan hujan tu. Insya-Allah kita bincang dalam minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.